Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan soalan UPKK bagi subjek ibadah. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 31 hingga soalan 40, 10 markah, bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan nombor 31. Okey, meratakan debu tanah ke muka dan tangan hingga siku. Meratakan debu tanah ke muka dan tangan hingga siku. Penyataan tersebut berkaitan dengan ibadat apa ni? Meratakan debu ke muka dan tangan hingga siku. Okey, so satunya adalah perkataan debu ni. Okey, debu mestilah berkaitan dengan alif puasa, ba wuduk, jim tayamum, dal solat. Okey, jawapannya ialah tayamum. Okey, meratakan debu ke muka dan tangan hingga siku adalah berkaitan dengan tayamum. Okey, jim jawapan dia. Okay, soalan 32, pilih perkara yang tidak membatalkan solat fardu. Pilih perkara yang tidak membatalkan solat fardu. Okey, tengok dia highlightkan perkataan tidak. Yang mana satu perkara-perkara yang tidak membatalkan solat fardu. Okey, alif beralih arah kiblat, ba terbuka aurat, jim berkata dengan sengaja, dal berhadas selepas selesai salam pertama. Okey, dia nak yang tidak membatalkan. Okey, so jawapan dia adalah dal, berhadas selepas selesai salam pertama. Kenapa? Perkara ni berhadas selepas selesai salam pertama ni tidak membatalkan solat. Sedangkan jawapan alif beralih arah kiblat batal. Terbuka aurat ketika solat batal. Dan berkata-kata dengan sengaja pun batal, membatalkan solat. Kemudian berhadas selepas selesai salam pertama ni tidak batalkan solat. Kenapa? Kita dah baca tahiyat akhir, contohnya innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita pun terkentut, contohnya. Maka masa tu dah selesai dah solat. Salam pertama tu dah selesai dah solat. Sebab tu dia bukan perkara yang membatalkan solat fardu. Okey, soalan 33. Nama solat sunat dilakukan untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah ialah solat sunat apa? Nama solat sunat dilakukan untuk mendapatkan petunjuk. Okey, dilakukan untuk mendapatkan petunjuk. Okey, daripada Allah ialah solat sunat. Alif rawatib, ba istikharah, jim hajat, dal tahajud. Okey, jawapannya ialah solat sunat istikharah. Okey, nama solat sunat yang dilakukan untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah ialah solat sunat istikharah. Okey, sebab solat sunat istikharah ni kita solat sunat istikharah ni sebab nak mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah yang mana satu pilihan ataupun keputusan yang betul yang kita nak lakukan? Minta-minta supaya Allah bagi petunjuk kepada kita untuk lebih senang kita membuat pemilihan ataupun keputusan ataupun untuk mendapatkan petunjuk. Okey, seterusnya soalan nombor 34. Menahan diri daripada makan, minum dan melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkannya. Menahan diri daripada makan, minum dan melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkannya. Penyataan di atas ialah pengertian bagi alif azan, ba puasa, jim iqamah, dal mandi wajib. Okey.
Kalau menahan diri daripada makan dan minum ni, kita dah tahu dah ini berkaitan dengan puasa. Okey? Bukan azan, iqamah ke mandi wajib ke bukan. Ini berkaitan dengan puasa. So, ba jawapan dia. Okey, soalan nombor 35. Antara yang berikut, yang manakah syarat solat qasar? Antara yang berikut, yang manakah syarat solat qasar? Okey, solat qasar ni adalah memendekkan solat. Okey, memendekkan solat mestilah berkaitan dengan bermusafir. Okey, melakukan perjalanan yang jauh, bermusafir. Okey, so jawapan dia adalah alif. Bermusafir bukan dengan bertujuan maksiat. Okey, kenapa jawapan yang lain salah? Kita tengok. Ba solat yang dikosarkan maghrib dan subuh. Tak boleh. Kalau subuh dengan maghrib macam mana nak kosarkan lagi, nak pendekkan lagi. Solat yang boleh dikosarkan hanya solat yang ada 4 rakaat sahaja. Jim, berimamkan orang yang solat sempurna. Tak boleh juga berimamkan orang yang solat sempurna. Kita nak solat qasar, kita nak pendekkan solat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, tetapi kita mengikut imam yang solatnya 4 rakaat. Tak bolehlah. So, salahlah jawapan dia. Yang terakhir, bermusafir kurang daripada 2 marhalah. Bermusafir kurang daripada 2 marhalah pun tak boleh kita solat qasar. Okay, so jawapan dia adalah alif. Bermusafir bukan dengan bertujuan maksiat. Okay, soalan nombor 36. Solat jenazah mempunyai beberapa perkara sunat. Pilih perkara sunat tersebut. Okay, solat jenazah mempunyai beberapa perkara sunat. Pilih perkara sunat tersebut. Alif memberi salam, ba membaca surah Al-Fatihah, jim berdiri tegak bagi yang berkuasa, dal mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Okay, so jawapannya adalah jim, iaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu adalah perkara sunat antara perkara-perkara sunat semasa kita solat jenazah. Jawapan alif, ba, jim tu merupakan rukun. Okay? So sebab tu kita itu bukan jawapannya. Itu rukun. Perkara sunat adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Soalan 37. Apakah hukum menunaikan solat fardu kepada orang yang bermusafir kurang daripada 90 kilometer? Apakah hukum menunaikan solat fardu kepada orang yang bermusafir kurang daripada 90 kilometer? Jawapannya adalah wajib. Okey, wajib menunaikan solat fardu kepada orang yang bermusafir kurang daripada 90 kilometer. So tak ada jawapan lain lah. Memang kena solat, wajib solat. Okey, 38. Pilih anggota tayamum berdasarkan gambar di bawah. Okey, dia bagi gambar seorang lelaki. Okey, kemudian dia bagi juga A, rambut, B, wajah ataupun muka, C, tangan hingga siku, dal, kaki. Jawapan dia tadi adalah dia nak anggota tayamum. Anggota tayamum adalah jim, B dan C, iaitu muka dan tangan hingga siku. Takkan nak sapu debu atas kepala kan? Okey. Gambar rambut tu mewakili kepala lah. Kaki pun tak ada sapu kaki dalam tayamum. Okey, dalam tayamum. Dia ada yang perlu disapu adalah wajah ataupun muka dan tangan hingga siku sahaja. Okey. Seterusnya soalan 39. Antara yang berikut yang manakah bukan golongan yang mendapat rukhsah puasa Ramadan? Okey. So kat sini kita kena faham rukhsah ni apa. Rukhsah ni adalah keringanan ataupun boleh meninggalkan puasa.
Okey, yang manakah yang bukan bukan golongan yang tak dapat rukhsah. Okey, yang pertama perempuan alif perempuan yang sedang bermusafir, ba perempuan yang menyusukan anak, jim orang tua yang masih bertenaga, dal orang kafir yang baru memeluk Islam. Okey, so jawapannya adalah jim, orang tua yang masih bertenaga. Walaupun dia sudah berumur tapi dia bertenaga, masih bertenaga, maka wajib ke atas dia uh, puasa. So kalau jawapan alif tu perempuan yang sedang bermusafir. Okey, orang yang melakukan satu perjalanan yang jauh sedang musafir, okey boleh untuk tidak puasa ataupun meninggalkan puasa pada masa dia bermusafir tersebut. Ba perempuan yang menyusukan anak pun boleh meninggalkan puasa dan orang kafir yang baru memeluk Islam pun boleh meninggalkan puasa. So jawapan yang paling tepat dekat sini adalah jim, orang tua yang masih bertenaga. Okay, baca balik soalan dia, antara yang berikut yang manakah bukan golongan yang mendapat rukhsah puasa Ramadan. So jawapan dia jim, orang tua yang masih bertenaga. Okay. Soalan 40. Okay, membaca dua khutbah termasuk dalam rukun solat fardu, jenazah, tarawih dan Jumaat. Okay, mestilah perkataan khutbah ni dia sinonim ataupun mestilah bila sebut je khutbah kita akan ingat hari solat pada hari Jumaat iaitu solat Jumaat. So membaca dua khutbah termasuk dalam rukun solat Jumaat. Sebab solat yang lain, solat fardu tak ada khutbah, solat jenazah pun tak ada khutbah, solat tarawih tak ada khutbah, solat Jumaat ada khutbah. So, membaca dua khutbah termasuk dalam rukun solat Jumaat. Okey, baiklah sekadar itu sahaja perbincangan soalan kita untuk kali ini berkaitan dengan soalan-soalan ibadah dan uh, kita akan sambung lagi perbincangan tentang subjek ibadah ni untuk video-video yang seterusnya. Oleh itu jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share kepada kawan-kawan untuk sama-sama kita mengulang kaji soalan-soalan UPKK. Okey, kadang itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.